Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi, InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bahasa surah Al-Quran. Ini kita itu masih lagi membincangkan berkenaan dengan tafsir ringkas bagi ayat 124 sampai 141 124 sampai 141 itu potongan yang berkaitan dengan tajuk penafian atau pembersihan dakwah Ibrahim alaihissalam daripada dakwaan orang-orang Yahudi tentang penisbahan mereka kepada Ibrahim dan keturunan dia. Pasal mereka ni betul memang orang-orang Yahudi ni keturunan Ibrahim alaihissalam, keturunan Yaqub alaihissalam. Tapi dalam masalah darah, adapun yang penting dalam agama ni bukan masalah darah tapi masalah akidah. Pertalian akidah tu lebih besar daripada pertalian darah. Kita kata kerana itu kita kata dalam konsep ini Allah Ta'ala menguatkan atau menyebut macam kita baca itu berkenaan pemindaan Kaabah tentang Ibrahim alaihissalam, apa doa dia untuk Makkah, untuk tanah haram. Dan kemudian perkaitan disebut benda itu kerana kalau mereka ni benar-benar pengikut orang yang berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam, patut mereka mengagungkan Kaabah sebagaimana diagungkan Kaabah itu oleh Ibrahim alaihissalam. Itu yang kita baca itu. Dan kemudian kita sampai itu pada masalah sebutan berkenaan wasiat yang diberikan oleh Ibrahim kepada anak-anak dia dan juga Ismail dan juga Yaqub kepada anak-anak dia. Yang kita baca itu, yang terakhir kita baca adalah dia kata macam mana Ibrahim mewasiatkan alaihissalam, macam juga berwasiat Yaqub alaihissalam supaya difahamkan Bani Israel tentang perkara berkenaan. Lalu dia berkata pada anak-anak dia, semua Allah telah memberikan kamu satu agama yang terpilih, dari syariatnya dan juga yang diridai olehnya untuk kamu, maka kekallah kamu di atasnya pada setiap waktu apabila datang pada kamu kematian. Mana-mana waktu sekalipun, keadaan sekalipun, kamu mestilah dalam keadaan muslim, menyerah kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Setelah menyebut tentang perkara tersebut, kita tahu disebut diperincikan wasiat Yaqub alaihissalam. Bila Allah Ta'ala nyatakan, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, adakah kamu semua menyaksikan ketika hadirnya kepada Yaqub kematian, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apakah kamu akan sembah sesudah daripada ketiadaanku. Ini kita baca dah itu, alhamdulillah. Dia kata jadi anak-anak dia dengan segera menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahun wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, kami kepadanya menyerah. Itu ayat yang terakhir kita ambil itu yang berkaitan dengan tajuk macam mana dipanggil sebutan ataupun wasiat yang Yaqub alaihissalam sampaikan kepada anak-anak dia sebagai penegasan tentang Islam itulah agama yang dituruti, bukan yang lain. Ayat yang kita ambil itu adalah ayat yang ke 133. Itu terakhir kita ambil. Baik, ini sambung Baik. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, itu umat dia antara perkataan yang terus nampak ramai macam kaum, umat. Dia adalah kalimah yang mengandungi maksud ramai. Walaupun dia singular tu, itu bukan plural. Bukan umat satu umat satu bangsa, satu umat, satu macam kaum. Dia ada kalimah, tak ada singular dia apa. Tilka ummatun, itu satu umat. Itulah umat, bangsa.
Lepas Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan apa yang disebut tentang Yaqub AS punya wasiat. Allah Ta'ala sebut tilka ummatun qad khalat. Itulah umat qad khalat, telah berlalu. Telah berlalu. Khala yakhlu, berlalu, itu fi'il madhi. Laha ma kasabat. Untuknya untuk umat itu, baginya atau untuknya, ma kasabat, apa yang ia kerjakan. Apa dia kerja? Kasabu, kasabat. Untuknya apa yang ia kerjakan. Walakum, dan untuk kalian. Walakum, untuk kalian. Ma kasabatum, apa yang kalian kerjakan. Mana untuk mereka apa yang mereka kerjakan, untuk kamu apa kamu kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya. Ada sa'ala yas'alu. Su'ila yus'alu. Dia bina majhul. Bina majhul maksud dia yang disebut perilaku apa yang kena perbuat apa tanpa disebut yang kena perbuatan, tanpa disebut yang membuat perbuatan. Dia sa'ala dia mesti ada yang bertanya, yang kena tanya. Jadi sekarang ni yang bertanya tak disebut. Jadi maksud Allah Taala lah dekat sini. Macam dalam ayat Quran Karim, macam apa, ya ayyuhallazina kutiba alaikumul siyam, kutiba alaikumul qital. Kutiba difardu ke atas kamu. Yang memfardukan Allah Ta'ala. Tapi dalam ayat tersebut terus sebutkan difardu, diwajib ke atas kamu. Difardu ke atas kamu. Jadi dan kamu tak ditanya. Kamu tidak ditanya, tidak akan ditanya. Tus'aluna, kalian tidak akan kalian ditanya. La tus'aluna, tidak akan kalian ditanya. Tidak akan kalian ditanya. Sa'ala bertanya, su'ila ditanya. Yas'alu bertanya, yus'alu ditanya. Okey, kemudian takkan ditanya. Amma kanu ya'malun, amma mengenai ma apa yang, mengenai ma apa yang kanu mereka dahulu ya'malun kerjakan. Okey. Baik, kita pergi pada tafsir ringkas. Pengajaran nanti panjang, diulang balik. Okey, baik. Dia berkata pengarang-pengarang kita hafizahumullah. Dia kata sambung Dia kata kenapakah mendakwa Yahudi jika demikian penisbahan diri mereka kepada kaum yang soleh itu. Mana ya, dia nak kaitkan dengan Ibrahim, nak kait diri mereka dengan Ismail, dengan anak-anak Yaqub yang lain. Pasal yang sekarang yang wujud tadi, pasal tidak ada agama Yahudi atau Nasrani tadi muncul kecuali lepas turunnya Taurat. Adapun sebelum dari itu, macam Yusuf sendiri, kan, Yusuf, adik-beradik Yusuf tidak pernah bergelar dengan gelaran Yahudi. Tidak digelar dengan gelaran Yahudi. Tapi mereka sibuk sangat nak supaya dinisbahkan mereka kepada Ibrahim, nisbah kepada Yaqub, nisbah kepada Yusuf, nisbah kepada nama nabi yang sebelum daripada Musa AS. Bahkan Musa sendiri pun, nanti kita tengok dalam part kedua, Musa sendiri pun tidak terlibat dengan mereka. Yang dia kata sedangkan mereka nak nisbah kepada kaum, sedangkan mereka bukanlah dari kalangan golongan berkenaan sedikit pun. Sebab asas bagi golongan yang soleh di kalangan para anbiya tadi adalah ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Ta'ala, bukan penentangan dan penolakan. So kalau mereka tak sama perangai seperti Ibrahim, seperti Yaqub, seperti Ismail, jadi kenapa mereka sibuk sangat? Adakah mereka menyangka bahawa semata-mata dinisbahkan kepada para anbiya tersebut bermanfaat bagi mereka? Adakah mereka menyangka semata-mata dinisbahkan kepada golongan tersebut bermanfaat? Tidak sekali-kali. Kalla, tidak sekali. Kerana sungguhnya telah pergi Yaqub dan anak-anaknya serta anak-anak mereka dengan kebaikan amalan mereka, maka tak bermanfaat sesiapa sudah mereka dengan orang tersebut. Mana semua Yaqub AS beramal dengan amalan dia, anak dia beramal ikut dengan amalan masing-masing. Demikian juga kamu yang mendakwa apa yang kamu dakwa tidak manfaat kamu, melainkan apa kamu amalkan atau kamu dahulukan untuk akhirat, bukannya orang lain punya amal. Maknanya kadang-kadang bila manusia tersibuk, datuk saya dulu wali, atuk awak wali, bukan awak wali. Datuk saya nabi, walau datuk awak nabi, tapi awak bukan nabi. Sebab tidak ada kebaikan di situ berkenaan dengan penisbahan semata-mata dengan keturunan.
Dan kamu semua takkan ditanya mengenai apa amalan mereka. Atuk tu buat apa? Ada soalan takkan timbul. Awak lu, onyang awak siapa? Onyang awak buat apa? Tak perlu. So manusia tu ditanya berkenaan apa dia kerjakan. Macam akhir surah Al-Baqarah, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mana tak ditanggungkan Allah Taala satu nyawa kecuali apa yang kemampuan dia saja. Untuknya apa dia kerjakan, kena ke atasnya apa yang dia kerjakan. Mana apa dia buat yang kebaikan dapat untuk dia ganjaran. Apa dia buat dari keburukan kena ke atasnya hukuman. Sebab tu tak ada kaitan dengan masalah atuk nenek kita siapa. Sebab dekat sini pasal mereka sibuk, pasal mereka menyangka bahawa penisbahan itu menyelamatkan mereka. Ini benda yang salah. Sebab semua orang akan ditanya berkenaan amalan masing-masing, bukan ditanya berkenaan amalan atuk nenek mereka. Atuk nenek siapa kan? Tapi memang kita tak nafikan, macam cerita dalam Al-Quran Karim dan surah Al-Kahfi. Bila Allah ceritakan berkenaan dengan kisah Musa dengan Khidir. Kan bila sampai pada kisah yang terakhir, bila Khidir betulkan tembok jatuh, dia betulkan. Kan bila Khidir jawab balik, dia kata wa ammal jidar, adapun dinding tu, ataupun dinding yang aku betulkan tu, dia kata fakan li ghulamain yatimain fil madinati, ia adalah milik dua anak yatim di Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan bawah tembok tu ada harta simpanan untuk mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, bapa mereka dahulu adalah, mereka berdua ni adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka nak Tuhan kamu untuk mereka berdua mencecah umur balik mereka berdua, umur kuat mereka berdua. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan mereka keluarkan harta simpanan mereka berdua tu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi, maksudnya kalau ikutkan dari situ, kita nampak memang perbuatan atuk nenek yang baik dan sebagainya soleh memberi kesan kepada anak cucu dari segi masalah kebaikannya duniawi. Mana Allah tak jaga apa pelihara. Tapi katakanlah anak cucu tersebut tidak mematuhi dengan kebaikan ataupun tidak elok ikut dengan keelokan iman yang sama, maka akan diputuskan hubungan mereka. Kerana kita tahu bahawa Nuh AS mempunyai anak, dan anak di sini dalam Al-Quran Allah catatkan surah Hud. Anak dia kafir, menentang salah seorang anak dia, disebut anak ketika mereka tengah naik kapal tu kan, Allah nyatakan, dia kata wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan kapal mereka naik itu bawa layar mereka ni, mengayuh bersama mereka ni fi maujin kal jibal, pada ombak yang sebesar gunung. Dia kata ketika itu Nuh AS nampak anak dia. Gitu. Wa nada Nuh ibnahu, dan dia menyerulah Nuh anak dia. Wa kana fi ma'zilin, dan anak dia ketika dalam keadaan asing dengan orang lain. Ya bunayya yarkab ma'ana, wahai anakku naiklah bersama kami. Anak jadi baik soleh. Oh tak. Itu berdasar qadar. Pasal Nuh AS takkan jahat kot. Ada orang kata macam, nak tak jadi tu pasal bapak jahat. Tak boleh cakap, tak boleh dikenakan macam tu. Sebab tu kalau Nuh AS macam mana? Iya, itu pasal itu effort. Itu usaha, macam kita solat, kita beramal, itu effort. Itu usaha. Adapun ada taufik, penempatan untuk kebaikan, kita minta untuk diberikan hidayah. Tapi Allah tak jadikan kehidupan kita jumpa kawan ajak buat jahat. Tak, kita doa satu benda, Allah Ta'ala ada qadar yang lain. Kita minta satu benda, tapi benda berkenaan itu adalah effort kita. Kalau kita mukmin, maka doa kita tadi adalah ganjaran bagi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun tak diberi apa yang kita minta. Allah Ta'ala janjikan sebenarnya masalah hidayah dia akan bagi. Cuma masalah bentuk macam mana. Banyak orang diingatkan bahawa benda tersebut bentuk dia macam datang cahaya dari langit, turun kepala, mimpi, tidur nampak benda. Sampai akhirnya orang tu akan beriman. Itu tak kena. So itu persentage banyak mana kita tahu pasal sebab kenapa manusia semua bimbang. Semua bimbang tentang qadar. Sebab kenapa para sahabat Nabi kesedihan, ketakutan. Nabi sendiri pun macam kita terangkan berkali-kali. Ketika nampak, baginda ada Nabi akhir zaman. Tapi ketika nampak awan mendung baginda ketakutan. Nampak bulan dan matahari jadi sekali. Ketika gerhana, Nabi suruh para sahabat keluar masuk solat. Tinggalkan amal buat solat gerhana.
Walaupun memang Allah Ta'ala janjikan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tapi Nabi tetap apa? Bimbang. Sebab qadar kita tak tahu. Apa kita tahu qadar yang berjalan kat atas kita, apa kedudukan kita. Sebab benda ni benda yang apa macam Ramadan baru ni kita lintaskan. Kan saya terangkan itu. Itu pasal bila manusia ni keluar Ramadan, dia ada banyak kerunsingan. Tapi runsing nombor satu sebenarnya yang patut dibimbangkan antaranya adalah adakah dia telah dibebas dari api neraka. Dia bukan masalah orang dah mati. So, orang yang masih hidup ni. So, bila Nabi kata lillah, bagi Allah, utaqa, ada orang dibebaskan minan nar, daripada api neraka, dan wadzalika fi kulli lailah. Dan itu ada pada setiap malam pada bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan ada orang dibebas dari api neraka. Apa pemahaman yang kita faham? Mungkin ada orang salah baca ayat hadis tersebut, dia ingatkan untuk orang yang dah mati. Orang yang dah mati masuk neraka, kemudian kita buat tahlil, maka orang tu selamat. Tak, ini masa tu kau perhatikan dia orang nampak tak dia orang likit malam ni baca sekian, malam ni untuk sekian, orang ni berapa satu malam. Sebab kadang-kadang ada salah faham dalam pembacaan dalil. Tapi guna dalil yang sahih tapi pemahaman yang Ya, memang betul. Sebab kenapa dalam ahli sunnah ni kita ada asas. Asas kita adalah 3 perkara. Pertama, agungkan nas. Bila dengar qala Rasulullah sami'na wa ata'na. Kedua, pasti nas tu sahih. Cek betul ke tidak. Ketiga, mesti betul faham. Manusia ni boleh jadi sesat dengan salah faham. Dalil ada, baca salah. Sebab tu kenapa kita pemahaman bila betul faham, kita perlu kepada beberapa asas. Antara pertama adalah memahami nas, mengikuti cara para sahabat salafus soleh. Macam mana sahabat faham, tabi'in faham, tabi'in faham, itu cara kita faham. Lebih lagi para sahabat Nabi. Lepas tu tahu bahasa Arab. Dan tahu bahasa Arab tak boleh. Ketiga, kena kumpulkan nas pada satu tempat. Every nas, kalau contoh kita nak tahu benda tu boleh ke tidak, kita kena bawa semua dalil pada satu bab. Kalau kita nampak semua angle. Kalau kita baca satu, saya mungkin dapat tingkap. Bumbung tak ada. Baca satu lagi, baca dua, mungkin dapat pintu. Dinding tak ada. Faham tak? Dengan sebab itu kenapa baca nas semua sekali. Bila bab wuduk semua sekali kena baca. Kena tahu. Dan akhir sekali, mesti orang tu tahu bukan maqasidus syariah. Matlamat pensyariatan dalam agama. Macam antara yang tahu apa Islam ni dia datangkan untuk pertama menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, maruah atau keturunan, harta, maruah dan keturunan. Kalau orang tak faham bab ni, tengok bila dia mengiyakan untuk orang berdoa kepada kubur wali. Dia kata tapi ada kisah sekian. Dia kena baca maqasid syariah. Maqasid syariah pertama adalah la ta'budu illallah. Tapi dia tak faham ni, dia sibuk. Apa salahnya? Salahlah. Tapi ada cerita, ada kisah, ada orang kata, ada sekian. Nampak tak? Pasal kita tahu bahawa asas pertama agama ni tidak sembah kepada Allah Ta'ala. Tidak disembah, diabdikan kepada Allah Ta'ala. Apa lagi berkaitan doa, rayuan dan harapan. Seorang macam ni, dia bila dia mengiyakan, contoh macam madad ya Husain ke, madad ya Rasulullah ke, dia tidak tahu maqasid syariah. Kalau lagi terjadi, tapi ini ramai buat. Walau ramai buat. Tapi ada satu hadis ni. Walau satu hadis. Sebab kita kena baca benda dengan konteks pensyariatan. Kalau kita baca dalil itu saja, kita mungkin point dia, hadis kisah tadi mungkin sekali jadi, kita salah baca. Sebab tu orang tu nak faham dalil betul, tengok para sahabat faham macam mana, tahu bahasa Arab, kena kumpulkan semua nas satu tempat, dan kemudian mestilah tahu maqasidus syariah. Jika tidak, dia akan langgar. Dia buat 3 ni, kan, ni semua dia ada, tiba-tiba dia tinggal satu. Salah. Macam kes tabarruk dengan asar salihin. Kisah-kisah orang soleh kan, rambut ke, bulu ke, darah ke, dan sebagainya. Hadis sahih. Pernah berlaku pada para sahabat. Tapi daripada maqasid syariah, para sahabat tidak pernah merayu pada Rasulullah SAW untuk minta sebarang ketika telah mati, tak ada. Lepas Rasulullah wafat, tak ada pun upacara di kubur Nabi. Itu maqasid syariah kena perhatikan. Nabi hidup betul, mereka minta Nabi pasal doa diorang, dengan doa Nabi takkan serupa. So, Allah Ta'ala tegur tentang perkara ni. Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan masalah doa. Kata dalam surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Okay, maksudnya kalau anda kata dari segi konsep ayat tersebut, memang kita kata tak boleh disamakan. Dan makanya itu sebab kenapa doa Rasul tak sama dengan doa kita. Kalau sekarang ni sama-sama kita, ya.
doa ustaz ke, doa apa orang angkat sampah ke, doa sekian ke, kita anggap tak ada siapa yang lebih perfect. Semua orang boleh diterima, takkan serupa. Yang berkata itu masa tu lah, ada masa-masa Itu kan waktu mustajab lain. Ini orang. Orang tu sendiri. Okay. Rasulullah SAW bila baginda SAW mendoakan orang atau mengajak siapa, dia tidak pernah mengajak kepada mengagungkan diri dia. Dan bila orang agungkan Rasulullah SAW dan besarkan Rasulullah SAW dengan cara macam mana yang dibuat oleh Nasrani dan sebagainya, kan buat nyanyi lagu untuk Nabi dan sebagainya, kan cinta Nabi dengan cara nyanyi, itu dalam Kristian ada. Kita dalam Islam tak sepatut jadi macam tu. So, maqasid syariah kita adalah yang diutamakan adalah yang pertama sekali adalah Allah. Nabi bawa kita kepada Allah Ta'ala, bukan Nabi bawa diri kita kepada Nabi. Hatta kita bawa Nabi SAW tak boleh beri syafaat pada siapa kecuali yang izin Allah. Tapi ada orang sibuk minta dengan Nabi. Nampak dekat tu, maka dia tak faham. Contoh ni lah ayat ni, ayat 63 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggil, dia ada sebut dua. Sungguh para ulama tafsir macam panggilan pada Nabi. Muhammad ke tak? Atau satu kata tak, doa Nabi. Di antara kamu ni seperti seruan atau doa sebagaimana kamu kata sebahagian yang lain. Nabi punya doa takkan sama. Atau panggilan untuk Nabi pun takkan sama. Tak patut. Tapi Nabi ajar kita supaya panggil Abdullah wa Rasuluhu. Hamba Allah yang utusannya, itu seruan untuk Nabi. Panggilan untuk Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kan? Tapi dalam masa yang sama berkenaan yang ditumpukan kat sini adalah doa. Tak mungkin ada orang menyangka bahawa doa Nabi dengan doa kita sama. Tak boleh. Doa Nabi lebih tinggi kedudukannya. Tapi dalam masalah yang sama, lepas Rasulullah wafat, para sahabat Nabi SAW, Nabi tak beritahu tentang tajuk doa siapa sahaja yang perlu. Tak. Semua para sahabat anggap semua orang punya doa boleh makbul. Atau beza dia. Tapi dalam konteks macam masyarakat kita sekarang ni, dia sibuk macam apa? Merayu kepada Rasulullah wafat, minta pada Rasulullah SAW. Salah. Ketika Nabi hidup, ya. Sebab wafat, tidak. Dan tidak ada seorang tu menjadi biadab, dikatakan kerana menafikan untuk Rasulullah SAW kedudukan lepas kematian untuk panggilan, rayuan, pengaduan dan sebagainya. Sebab kita kena mengadu pada Allah Ta'ala, bukan mengadu pada Nabi. Sebab Nabi ajar kita supaya kembali kepada Allah. Itu maqasid syariah. Sebab tu bila orang kata nak faham dalil, kan, dalil sahih dah. Tapi kalau dia kata dia tak ikut tertib berkenaan, dia akan salah. Sahabat Nabi SAW punya fahaman, kemudian bahasa Arab, kemudian kumpulkan dalil, kemudian akhir sekali tahu maqasid syariah. Kalau salah satu hilang, dia akan salah faham. Hilang salah satu, dia pandai bahasa Arab, dia tak tengok sahabat Nabi, salah. Ataupun dia faham sahabat Nabi, kemudian benda yang tak ada para sahabat ceritakan, bahasa Arab dia tak tahu, masalah. Ataupun dia kumpul satu hadis je, hadis lain tak nak tengok, tutup mata. Kita baca qala, tak nak tengok. Itu masalah. Jadi secara tak langsung, ini cara kita faham. Pasal memang betul faham itu penting. Betul faham itu adalah penting. Sebab bukan masalah hanya setakat dalil itu ada. Mesti ada betul faham. Jadi bila kita lihat balik pada nisbah orang-orang yang tadi, mereka ni menyangka bahawa mereka mendapat manfaat dengan kedudukan mereka sebagai keturunan para anbiya. Sedangkan dalam surah An-Najm, Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Adakah tak diberitakan mereka dengan apa dalam lembaran-lembaran Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan juga Ibrahim, lembaran Ibrahim yang waffa, yang dia adalah seorang yang sentiasa menunaikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dicatat dalam tu? Antara yang dicatat dalam lembaran yang Ibrahim dan juga Musa nyatakan adalah alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawa takkan menanggung dosa seorang yang berdosa dosa orang yang lain. Takkan menanggung dosa seorang yang berdosa dosa orang lain. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a, dan tiada untuk seorang manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Apa kita kerjakan itu kita dapat. Tak kerjakan takkan dapat. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa usaha yang dibuat olehnya akan diperlihatkan. Tsumma jazahul jazaa'al awfa, kemudian akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Dibalas dengan balasan. Surah An-Najm ayat 36 sampai 41. So memang dah dicatatkan perkara berkenaan. Cuma sering ada timbul tajuk, satu kumpulan lagi, di kalangan orang yang sibuk nakkan amal orang dapat pada dia, dia orang refer kepada surah At-Tur. Surah At-Tur
Di mana ada ayat berkenaan, Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan tajuk orang yang masuk syurga. Lepas tu Allah Ta'ala sebutkan apa? Bila Allah Ta'ala nyatakan apa? Dia start dari sini. Okey. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang bertakwa itu dalam taman-taman dan kenikmatan-kenikmatan. Fakihidan bima atahum rabbuhum. Bergembira dengan apa yang diberikan mereka oleh Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Dan melihara mereka Tuhan mereka daripada azab neraka. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah dengan seronok, dengan gembira, sepuas-puasnya dengan apa yang kamu dahulu kerjakan. Ayat 17, 18, 19 sikit. Ayat ke-20 dengar. Okey, ayat ke-21. Allah nyatakan ayat ke-20, Allah nyatakan muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka bersandar pada katil-katil yang dibaris-bariskan. Wa zawwajnahum bihurin ain. Dan kami kawinkan mereka dengan hurin ain. Kalau ikut hur ain, maksudnya mata bulat. Maksudnya disebutkan salah satu sifat isteri mereka yang berada dalam syurga nanti. Kita sebut bidadari lah. Okay? Ya. Okay. Kemudian ayat 21 ni adalah ayat yang kadang-kadang dipakai oleh golongan yang dia kata atuk nenek punya amal beri manfaat pada anak cucu. Okey. Ayat itu berbunyi, Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman yang mengikuti zuriat mereka dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan bersama mereka zuriat-zuriat mereka, keturunan mereka. Wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Dan kami takkan kurangkan mereka daripada amal mereka sedikit pun. Mana yang atuk nenek yang amal baik, kadang-kadang anak cucu boleh ikut mereka. Tapi dengan syarat pertama, iman yang sama. Dia pasal amal mungkin berbeza, tapi kepercayaan mesti percayaan yang sama. Akidah yang sama. Itu beza. Pasal amal manusia yang tadi berdasar taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dapat amal banyak, ada dapat amal sikit. Ada dapat amal siang malam, beramal, ada tidak. Macam orang yang dapat hafal Quran lah. Ada dapat, ada tak dapat. Buat effort, buat ramai buat. Tapi yang dapat mungkin tak ramai. Tapi dalam masa yang sama, orang yang tak dapat tadi, bukan maksud dia telah gagal. Dia tak dapat hafal Quran. Bukan maksud dia telah gagal. Dia tak dapat amal yang serupa. Tapi dia dibuka untuk pintu yang lain. Macam pintu sedekah ke, pintu amal ma'ruf nahi munkar ke, pintu dakwah kepada non-Muslim ke. Tengok berdasar pada masing-masing lah. Sebab manusia tu dia diberikan ikut kadar amal masing-masing. So amal manusia tadi mungkin berbeza-beza. Tetapi yang nak difahamkan dalam ayat ni, orang yang beriman, yang bertakwa tu diberikan kenikmatan yang terbesar untuk mereka adalah dihimpunkan bersama-sama dengan anak cucu mereka dalam syurga nanti. Dekat sini yang kenapa dibahaskan, maknanya anak cucu boleh naik pangkat syurga dengan sebab atuk nenek yang soleh. Tapi syarat pertama apa? Mengikut iman yang sama. Bukan masalah percaya tak boleh. Kalau anak atuk nenek macam berlaku pada kisah Yaqub dan juga kisah Ibrahim Yaqub yang tadi kita baca tadi kan. Mana Yahudi juga mendakwa benda yang sama. Mereka memang confirm keturunan para anbiya. Direct descendant daripada keturunan Yaqub. Maka sampai sekarang mereka jaga lineage keturunan tu. Ada pula macam nak jaga purity darah tu, kahwin pun ditentukan tau. Pergi sana cek darah, daftar, dia cek mana suitable mana calon kahwin dia yang sesuai, dia akan bagi. Kalau orang tu yang tak pure, campuran punya, dia akan bagi kahwin yang tak pure juga. Tak nak rosakkan darah orang yang pure. Yang darah dia asli kan. Ini tak asli. Itu kelakar. Diorang kelakar sebenarnya. Lawak juga sebenarnya ketika Yaqub AS kahwin. Bukan takkan Yaqub kahwin adik-beradik sendiri. Mesti kahwin dengan orang luar. Apa tak faham. Kan? Macam Musa sendiri pun kahwin luar. Luar daripada bangsa dia. Musa kahwin luar bangsa dia. Pasal dia pergi ke Madian. Kan perempuan yang ditolong tu bukan Bani Israel. Bukan anak Yaqub. Ya. Isteri dia. Diorang pasal dia nak purity korangnya. Darah mesti tak jangan. Ada kat Malaysia pun ada juga. Yang kahwin dengan Syarifah, yang kahwin dengan Syed. Syed. Orang bukan Syed tak ada kahwin dengan Syarifah. Tapi yang Syed boleh kahwin dengan tak Syarifah. Tak tahulah. Tak, bukan bini kedua ketiga. Bini pertama mesti Syarifah juga.
Macam benda kadang. Pelik-pelik betul. Ni kita kata benda-benda yang apa yang tahyul yang ada. Betul tak? Memang betul dalam ayat yang sebut tadi. Dia memang ini ayat dia. Tapi ayat surah An-Najm tadi pun jangan ditinggalkan. Ada 2 ayat kat sini. Kalau kita pegang ayat ni saja kita akan lepaskan semua orang. Tapi bila kita buka ada ayat satu lagi dia kata tak. Allah taziru wazratun wizra ukhra wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tiada untuk seorang tu kecuali apa dia kerjakan. Itu dia dapat. Macam anak cucu yang nak disusulkan bersama dengan atuk nenek. Dia kena pastikan iman dia sama dengan iman atuk nenek dia. Kalau iman yang tidak sama, biar keturunan yang serupa, takkan dapat sampai. Itu syarat pertama bila sebut iman kan. Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti zurat mereka dengan keimanan. Ni yang diorang sebut nak. Tapi masalah ayat ini kena ditapis dengan satu lagi. Dia Quran ni kan kita baca satu ayat tinggal satu ayat. Kita baca ayat ni juga. Sebab dia akan menyusul sama. Dan masalah ikutan pada iman. Dan kita lihatlah kisah Nuh, kisah Ibrahim. Keturunan darah tadi tak menyelamatkan sesiapa pun. Sebenarnya. Kena faham itu pasal dengan sebab itu kita kata hatta Nabi sendiri pun sedih dengan berkenaan dengan tajuk bapa saudara baginda yang sibuk tolong baginda SAW, itu Abu Talib. Walaupun Abu Talib baik macam mana sekalipun, tapi iman tidak ada, maka tak boleh. Dan hatta iman tadi atas pengisytiharan, mengisytiharkan iman tadi, itu benda Nabi minta pada dia. Bahkan dalam syariat Islam ni, kepercayaan bukan hanya dalam hati. Mana tahu kok orang tu beriman, tak ada. Saya ingat waktu kapal Sing mati kan, ada orang bising, apa salah kata sekian, mana tahun tantang dia masuk Islam ketika last minute tu. Semua nak bagi idea macam apa, apologetic. Golongan-golongan apa yang kononnya apa nak berlembut dengan kafir. Al-Quran kata, innal ladzina kafaru wa matum kuffar. Seorang mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka telah orang yang mereka ini ke atas mereka laknat Allah. Wal malaikah, para malaikat. Wa wan nasi ajmain, kepada manusia seluruhnya. Kekal mereka dalam selama-lamanya. Pasal mati dalam keadaan kafir tak boleh dielakkan. Hukum secara zahir je. Zahir. Kita hukum dengan zahir. Hatta kalau orang tu mengucap syahadah, dia mengucap syahadah dan dia solat dan sebagainya. Kalau dia sekalipun musuh Islam, memang jelas tetap diurus jenazah secara Islam. Macam berlaku pada Abdullah bin Ubay bin Salul kan, diuruskan jenazah secara Islam. Hatta dia minta jubah Nabi untuk pakai, Nabi bagi. Untuk kapan kan dia dengan jubah Nabi bagi. Tak pernah dihalang pun. Urus secara Islam, urus. Masalah benda lain. Bahkan Nabi try untuk doa untuk dia. Nabi doa untuk minta ampun pada dia. Dalam surat dalam surah Taubah pun dengan surah Munafiqun. Mana Nabi try minta ampun untuk dia. Dan sekali bila Allah tak nak ampunkan, Nabi kata aku nak akan minta 70 kali. Allah kata 70 kali kau minta pun takkan bagi. 70 kali kau minta pun takkan diberikan keampunan bagi mereka. Itu beza. Sebab itu masalah ikutan macam anak keturunan, iman sama macam atuk nenek, ya. Barulah. Dan kalau kita fahamkan dalam konteks Yahudi atau Bani Israel ni, dia dari segi konsep masalah percaya Allah Ta'ala Tuhan, sama. Dia bukan masalah kepercayaan dalaman, amal. Sebab iman itu dalam Islam adalah ilmu, dia adalah i'tiqad dan amal. Bukan hanya i'tiqad saja. Kalau i'tiqad memadai, maka Bani Israel confirm lepas. So, mereka adalah orang yang percaya Allah Ta'ala, percaya para malaikat, percaya kitab, percaya Rasul, percaya qadar, percaya syurga neraka, percaya hari akhirat. Mereka percaya. Hatta sebab dalam dialog mereka dengan Rasulullah SAW kan, mereka kata apa? Lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Takkan kami dibakar api neraka cuma beberapa hari je. So, diorang percaya tak kiamat? Percaya. So, the belief about kiamat itu benda. Tapi yang menjadi dipersoalkan dalam agama adalah amal mereka tidak seperti amal para anbiya. I'tiqad dan iman tu i'tiqad dan amal, bukan i'tiqad semata-mata. So macam ayat ini jangan dibaca dengan literal macam tu. Baca literal tu yang kadang-kadang orang tak nak beramal sangat tu, tunggu atuk nenek tunggu cucu cicit ni tolong amal untuk dia. Macam Murji'ah macam Murji'ah. Dia Murji'ah lain. Murji'ah ni dia selagi ada iman, buat jahat macam mana pun tak apa. Murji'ah betul. Jadi memang dia 2 ayat. Jadi ayat kita baca tadi satu, ni ayat surah At-Tur ayat 20 ni, ayat 21 ni juga memberikan perbahasan yang sama.
So beza dia macam ni lah. Pasal kenapa? Bila Ibnu Katsir terangkan, dia kata kenapa disusulkan orang beriman ni lepas dia masuk syurga, bertakwa dia masuk syurga, disusulkan bersama dia anak cucu dia. Itu adalah kegembiraan paling besar. Antara nikmat terbesar seorang itu adalah dia berkumpul dengan orang yang dia sayang dalam syurga nanti. Bersama anak, bersama cucu, nampak semua kena, semua ada. Dia akan gembira. The happiness, kegembiraan yang Allah Ta'ala cukupkan untuk mereka. Tapi dengan syarat anak cucu tadi mesti iman dengan iman yang sama. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Iman yang sama. Maksud iman sama tidak, iman dan amal yang sama. Bukan atuk buat macam ni, cucu buat macam ni. Atuk ikut sunnah, cucu tak ikut sunnah. Tak dapat lah. Tak dapat, akan menyusul lah. Atuk nenek, atuk dia kata atuk dia Nabi. Kan atuk Nabi. Tapi tak beramal macam amalan Nabi. Sibuk dengan kubur dan sebagainya. Takkan dapat amal yang sama. Itu kan iman yang ada. Tapi ini apa yang dekat apa? Dekat Emirates. Yang upacara basuh rambut Nabi tu. Doktor something nama dia. Dia rambut Nabi dia yang basuh tadi. Dia disebut keturunan Ansar. Keturunan Ansar. Ya. Tapi dia tak perangai macam orang Ansar. Ansar tak buat macam tu. Tak sibuk dengan rambut Nabi, basuh tahunan, jumpa orang kat India nampak masjid rambut Nabi lah. Masjid rambut Nabi. Ya, nak bina masjid rambut Nabi. Tengah projek. Dia kumpul duit. Itu dia pergi negara-negara macam Malaysia, Brunei. Kutip dana lah. Yang orang kita pun ngongek. Ambil, bagi pula. Ini masjid rambut Nabi. Simple je. Jadi itu kita kata memang masalah dakwaan, semua orang dakwa. Tapi adakah orang tu layak ikut Al-Quran Karim? Tidak. Dia mesti layakkan diri dia dengan bersama dengan amal yang serupa. Iman dan amal yang serupa. So, bukan kepercayaan semata-mata, tetapi i'tiqad dan amal. I'tiqad dan amal. Okey. Dia kata apa? Jadi dalam surah An-Najm ayat 36 41 tu menjelaskan. Okey. Allah sambung lepas tu, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Baik. Wa qalu, dan mereka berkata, ini sambunganlah kita penjelasan Allah Ta'ala berkenaan penafian mereka tentang tajuk ni. Tajuk Ibrahim dan Ismail. Sebab kita ni ikut Ibrahim dan Ismail dan seterusnya. Bukan ikut kepada siapa-siapa sebelum kita semata-mata. Okay, Allah Ta'ala nyatakan, wa qalu, dan mereka berkata, Bani Israel ni berkata, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian hudan, orang yang menjadi Yahudi, beragama Yahudi, aw nasara, atau menjadi Nasrani. Jadilah kamu Yahudi atau Nasrani. Dia Yahudi tu, Yahuda balik kepada anak yang sulung daripada anak-anak Yaqub. Nama tu diorang derive, diorang ambil. Jadikan sebagai asas bagi kefahaman. Macam Nasrani lah, Nazareth. Nazareth tempat Isa AS berasal. Jesus of Nazareth kan. Nasara. Jadilah orang ini atau orang ini. Tahtadu, kalian akan dapat petunjuk. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Qul, katakan. Bal millata Ibrahim hanifa. Bal, bahkan millata Ibrahim, millah Ibrahim. Ini bukan agama untuk menyokong millah Ibrahim sekarang ni. Tu orang yang namakan nama dia agama millah Ibrahim tu sesat. Ini millah Ibrahim itu pegangan agama, cara hidup. Millah, agama Ibrahim hanifa, ialah yang tulus.
Bahkan sepatutnya yang diikuti bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi bahkan patut menjadi orang yang dapat hidayah adalah agama Ibrahim secara tulus. Secara tulus. Mana Ibrahim, tapi bukan ikut dia. Secara pure. Secara lurus. Hanif. Tulus. Tulus. Hanif Mana tulus. Tak ada goyang, tak ada lari ke sini, tak ada cenderung ke sini, tak ada berkaitan dengan bangsa dan sebagainya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak adalah dia minal musyrikin ni kalangan orang-orang musyrik. Okay tak? Jadi kata sesudah ayat berkenaan menolak berkenaan dengan sangkaan mereka bahawa Yaqub alaihissalam di atas agama mereka. Mereka dakwa Yaqub kan. So Allah Taala nafikan mula dengan Ibrahim bersama dengan Yaqub. Kemudian Yaqub punya kata-kata kepada anak dia sebelum kematian. Kemudian sekarang ni tolak balik dia kata. Mereka menyangka bahawa Yaqub di atas agama mereka. Ia menolak pula ke atas mereka demikian apa yang mereka inginkan daripada seruan kepada orang ramai kepada agama Yahudi dan juga Nasrani. Mana dia orang ajak orang ramai kepada agama Yahudi dan Nasrani. Maka sekarang Quran batalkan seruan mereka pula. Mana kata-kata Yahudi, kunu hudan tahtadu, jadilah kamu semua orang Yahudi, kamu akan mendapat petunjuk. Okey. Demikian juga kata-kata orang-orang Nasrani, kunu nasara tahtadu, jadilah kamu orang-orang Nasrani, kamu akan dapat petunjuk. So everybody mendakwa agama dia betul. Okey. Maka membatalkan kata mereka, mula-mula sekali Allah Taala membatalkan kata-kata mereka, ayat-ayat kita baca ni membatalkan kata-kata mereka, mula-mula sekali perkataan bal, huruf bal. Qul bal millata, katakan Muhammad, bahkan yang beri makna pembatalan kata-kata. Bila orang kata apa, bukan dia datang ke? Kamu tak ada kan? Bahkan saya ada. Awak tak datang sekarang? Bahkan saya datang. So dia untuk membatalkan apa statement orang tu soal atau orang tu datang kan, maka dibatalkan dengan perkataan bal. Bal, kita menafikan apa statement sebelumnya. Okey? Macam dia kata, adakah awak Ali ke? Bal ana Ahmad. Tak boleh dia kata la ana Ahmad, tak, bahkan saya Ahmad. Batalkan, saya bukan Ali, saya Ahmad. Begitu macam kata man anta lain. Soalan direct, tapi bila kita ada statement orang tu beri, kita batalkan statement tu baru kita beri penjelasan. Itu dikatakan gunakan dengan bal, membatalkan kalam. Ya, batalkan kalam. Dia kata Abdul Qasim Az-Zajjaji, bahkan bal tu ta'til tadarukil kalam ghalat fihi untuk dia datang perkataan bal tadi untuk mendapatkan balik kata-kata yang salah padanya. Macam dia kata apa, taqulu ra'aitu Zaidan ra'aitu Zaidan. Lepas tu orang kata bal amran, aku nampak Zaid lah. Sebenarnya Umar tu Amr yang kau nampak tu bukan Zaid, Amr. Macam dia dikatakan taqulu atau dia kata apa, dia kata litarki syai'in minal kalam wa akhdhin fi ghairihi wa hiya fil Quran bihadzal ma'na kathir. Dia kata bahkan datang bal ni untuk meninggalkan sesuatu daripada kata-kata. Mana untuk daripada statement orang tu buang sebahagian pun boleh, bahkan ambil pengertian lain pun boleh. Bahkan ini dalam Quran Karim dengan makna ini banyak. Ini huruful ma'ani muka surat 15. Abu Qasim Az-Zajjaj kata. Az-Zajjaji kata macam tu. Jadi perkataan bal dibatalkan dulu kalimah sebut dengan bal millata Ibrahim hanifa. Jadi dia memberikan ayat tu memberikan hujah untuk Nabi SAW. Okay, ke atas mereka. Dia itu penisbahan kepada millah Ibrahim. Kalau kita nak jadi kami dengan Ibrahim. Okey, supaya yang sebenarnya menjadi mulia semua dengan bernisbahkan diri pada Ibrahim. Mana bukan pada agama Yahudi atau Nasrani, bahkan Ibrahimlah ikutan kita. Okey. Kerana sungguhnya dia kata Khalil Rahman ni cenderung dia kata dia adalah menyimpang daripada segala agama yang batil. Semua agama yang batil, Ibrahim di opposite. Dia bukan ada keserasian, kesamaan, tak ada. Ibrahim ada menyimpang daripada semua agama yang batil. Maka janganlah terpedaya orang musyrik dengan ini, maka tapi bila dikatakan itu, orang musyrikin pula menyangka mungkin itu maksudnya kita lah. Tak, bakal tak betulkan pula. Wa ma kana musyrikin, dia bukan orang musyrik pun. Dia bukannya Nasrani, bukannya Yahudi, bukan musyrik. So nobody boleh claim dia ada kaitan dengan Ibrahim AS.
Macam dari segi amal kan, apa Yahudi Nasrani, dia dah buat apa satu amal baru, kepercayaan baru. Ibrahim tak pernah terlibat. Maka bila macam kepercayaan Nasrani berkenaan dengan masalah apa Isa, ketuhanan Isa alaihissalam. So siapa yang Ibrahim apa cerita pula? Ibrahim tak pernah menceritakan berkenaan dengan Isa jadi Tuhan. So apa sahaja nak kena ikut orang-orang Nasrani ni? Kalau kita kata dari segi ajaran, ya Ibrahim alaihissalam punya ajaran adalah ajaran kita. So, semua ikut macam agama Yahudi Nasrani ni, berkhatan. Antara amal yang Ibrahim tunjukkan. Yang orang Kristian sekarang tinggal. Sedangkan itu ada di antara amalan yang Ibrahim AS tunjukkan. So kalau diorang nak intisab kepada Ibrahim, kena buat amal macam Ibrahim. Bukan kepercayaan, sebutan kami percaya. Macam Ibrahim percaya, tak kena buat macam Ibrahim buat. Amal macam Ibrahim amal. Sebab tu Ibrahim AS tidak terlibat itu. Tapi macam orang orang Arab pula. Diorang buat kerja. Contoh macam jaga Baitullah, berkhatan dan sebagainya, menyembelih. Tapi masalahnya pula dia syirik. Dia opposite salah juga. So, tak kena. Okey. Dia kata sungguhnya sungguhnya dia tiadalah di kalangan orang-orang musyrik. Dan dia adalah yang paling utama untuk diikuti berbanding apa yang mereka ajak kepadanya. Mereka ajak untuk masuk Yahudi, ajak untuk masuk Nasrani. The first yang patut mereka ajak adalah kepada Ibrahim. Tapi bila bawa pada Ibrahim AS punya amal, maka habislah terbuang semua sekali apa benda dakwaan mereka. Kelebihan mereka di atas dasar keturunan Yaqub kan, sahaja tak boleh. So Ibrahim AS bapa kepada semua para anbiya. Mana lepas Ibrahim AS, berdasarkan ahli tafsir menerangkan, selepas Ibrahim AS tidak ada nabi kecuali lepas keturunan dia. Semua keturunan Ibrahim AS. Adapun sebelum dia ramai yang datang daripada keturunan yang lain. Tapi lepas dia, keturunan yang paling besar dapat kenabian adalah keturunan Ibrahim AS. Tapi dan bila balik pada kemuliaan Ibrahim, Ismail dapat. Kalau balik kepada Ismail, maka keturunan itu dapat pada Muhammad. Tapi kalau mereka balik hanya kepada Yaqub, then limited. Ataupun kepada Isa sahaja, atau pada Musa sahaja, tak boleh. Dia kena balik pada yang atas lagi. Maka dia ni yang paling aula untuk diikuti berbanding apa mereka ajak kepadanya. Okey. Dan telah datang dia kata Ibn Katsir, sanad dia Hasan. Dia kata Abdullah ibn Surayya, seorang Yahudi, berkata kepada Nabi SAW. Berkata kepada Nabi SAW, dia kata, mal huda, tiadalah petunjuk illa ma nahnu alaihi. Tiada petunjuk melainkan apa yang kami berada di atasnya. Apa kami sekarang ni berada, itulah petunjuk dia. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Ikutlah kami wahai Muhammad, engkau akan dapat petunjuk. Wa qala nasara misla dhalik fa nazalatil ayah. Maka dan berkata orang Nasrani macam tu juga, maka turunlah ayat berkenaan untuk menjelaskan jawapan kepada mereka, bukan kamu, tapi kepada ikutan pada Ibrahim lah yang lebih utama, dan dia bukan orang musyrik. Dalam konteks yang sama, musyrik tadi kena juga pada Yahudi Nasrani, pasal Yahudi melihat kepada Uzair anak Allah, kemudian Nasrani lihat Masih ibnullah, Masih anak Allah Taala. Jadi penafian berlaku dan orang Arab pun kena sama. Okey. Kemudian dia kata, bila itu yang disuruh kan, maka Allah Taala kata, suruh kita cakap. Diorang sekarang kita kena cakap. Qulu, katakanlah kamu semua. Kamu semua kamu hai orang beriman, katakanlah amanna billah. Kami semua beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, wa ma, dan dengan apa ya kami beriman dengan Allah, dan dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, dan juga kepada Ishaq, dan juga Yaqub, dan juga asbat. Al-asbat ni maksud dia anak-anak Yaqub. Asbat tu gelaran diberi pada keturunan Yaqub alaihissalam, anak cucu Yaqub. Yaqub yang keturunan tu, anak-anak tu, itu yang gelaran yang asbab. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan juga Isa. Anzala utiya, berikan. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan juga apa diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami beriman dengan semua sekali. Iman semua sekali.
La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak akan bezakan di antara seorang pun dari kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kami kepadanya menyerah. Okey, ini konsep yang ada di Islam. Kita tidak pernah membezakan para anbiya. Semua para anbiya itu adalah utusan Allah Ta'ala. Semua kitab adalah diimani. Tetapi ketaatan lain. Ini masalah orang kita ni kena kali-kali peringatkan. Sebab ketaatan hanya pada Nabi SAW. Percaya semua utusan Tuhan. Tapi setiap utusan tidak ada zaman masing-masing. Pada zaman datangnya Nuh AS kan. Semua para anbiya punya keturunan kena ikut Nuh. Tak ada siapa kena ikut Nabi yang lain. Pada zaman Ibrahim AS. Cuma beza dia setiap Nabi tadi datang untuk kaum masing-masing. Lagi pula kan kecil lagi skop dia. Dan benda tadi untuk mereka saja. So bila kita lihat dalam surah apa dan kita ingatkan berkali-kali dalam surah apa Ali Imran ayat 81. Allah katakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah kita mana Allah ambil perjanjian para nabi. Perjanjian daripada semua para nabi. Lama ataitukum min kitabim hikmatin. Demi kerana aku berikan kamu kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun. Kemudian datang kepada kamu nanti seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Membenarkan apa di tangan kamu. Rasul ni clarify apa di tangan kamu. Semua rasul yang lain datang dia sendiri-sendiri. Asing-asing. Tapi akan datang seorang rasul membenarkan apa di tangan kamu semua. Apa patut dibuat? La tu'minun nabihi. Hendaklah kalian semua beriman kepadanya. Wala tansurunnah, hendaklah kalian semua membantunya. Patut kata qala aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Ada kamu semua berikrar dan kamu ambil di atas itu tanggung bebananku. Mana Allah Taala letakkan satu burden kat atas mereka untuk kena ikut. Qalu aqrarna. Maka semua para anbiya jawab, kami semua berikrar. Maka Allah kata qala syahadu. Allah kata persaksikanlah wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersama kamu orang di kalangan yang menyaksikan. Surah Al-Imran ayat ke-81. So ayat ni dia satu gambaran yang jelas. Semua para anbiya bila datang Muhammad dia kena ikut. Itu juga sabda Nabi SAW bila tegur Umar dan para sahabat yang sibuk dengan suhuf lembaran kan. Dapat lembaran-lembaran kitab-kitab terdahulu. Umar happy sangat. Tiba-tiba bila Umar happy Nabi marah. Nabi kata adakah kau ragu-ragu dalam urusan ini wahai Umar? Demi Allah, dia kata aku telah bawa urusan ini seperti bukit Baydha, malam macam siang, takkan terpesong kecuali orang yang binasa. Demi Allah, Nabi kata, kalau sekiranya Musa hidup, tak boleh untuk dia kecuali kena ikut aku. Kalau Musa hidup dia kena ikut aku. So semua para anbiya, hatta Isa AS datang dia pun kena ikut Muhammad SAW. So dengan sebab itu kena bind dua ni. Ayat ini kata kita kena sebut kita beriman dengan semua. Betul? Tapi ikutan kepada seorang, tak boleh ikut semua. Sebab setiap Nabi datang dengan syariat masing-masing pada zaman yang berbeza dan juga jangan kesesuaian mengikut masa masing-masing. Adapun apa yang terakhir, itu yang patut kita follow. Bukan semua sekali. Macam kita ada akta negara kan. Akta sekian. Sekarang bila ada berlaku pindahan. So kita ikut mana? Yang last sekali lah. Bukan yang mula-mula. Macam di BKL naikkan harga parking kan. Lepas tu dia naikkan, lepas tu last sekali dia keluar turun. Okay. Yang last sekali tu ikut. Tapi minggu lepas kata, tak usah bincang lah minggu lepas kata. Minggu hari tu kata. Faham tak? Kita tumpu pada last sekali. So Nabi Muhammad SAW membawa mesej yang terakhir. Maka sebab itu tidak ada siapa mempunyai hak untuk menolak. Hatta para anbiya pun kalau ada, kena ikut Nabi. Ini digambarkan dengan solat Nabi bersama mereka ketika Isra' dan Mi'raj. Sebelum Nabi Mi'raj, Nabi solat bersama mereka di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Jadi dekat situ kita kata benda tu semua gambaran. Pakai peralihan kepada kiblat, kepada Kaabah. Semua sekali tu benda-benda ikutan yang mesti diikuti oleh semua para anbiya. Hatta macam kita kata Isa AS turun nanti pun dia kena mengikuti syariat Muhammad. Bukan buat syariat baru, pakai pelaksana bagi syariat. Hatta bila kalau anda kata pada macam Nabi sebut, Nabi telah siapkan awal-awal. Antaranya adalah masalah akan digugurkan jizyah. Jizyah takkan diterima lagi. Pada zaman Isa AS turun nanti tak ada diterima jizyah. Mana orang kafir tadi sama ada Islam atau mati. Tidak ada yang ketiga jizyah, tak ada. Tak ada zimmi harbi tak? Semua harbi. Tak ada zimmi. Tak ada jizyah. Jizyah, kadang orang fikir bincang tajuk harbi dengan zimmi ni. Nak ada harbi kena ada zimmi. Zimmi tak wujud lagi, macam mana ada harbi? Okey, tapi itu satu part. Tapi part yang kedua pula, memang orang yang menzahirkan kepenentangan pada Islam tadi digelar gelaran apa sekali pun musuh Allah Taala pun boleh. Tak panggil harbi lah, kata musuh Allah. Saya disebut tentang orang tentu, dia kata saya tak suka sekian. Sebab Akta 355 kan. Akta 355 tu adalah memperkasakan untuk mahkamah syariah. Mahkamah syariah limited sebelum ni
berkenaan dengan apa praktis dia, paling tinggi boleh sebat 6 kali sebatan. Penjara paling lama 2 tahun. Denda paling tinggi 5,000 apa ribu je. Jadi diangkat sekatan tersebut yang menggelupur orang kafir yang tak ada kena pun mahkamah syariah. Tak faham saya. Itu pelik, itu kelakarnya dalam agama ni, itu pelik. So dan kita kata kenapa dia sibuk? Dan benda kesibukan mereka itulah benda bahaya. Pelanggan tu benda lain lah kan. Itu tajuk dia. Pasal tajuk tadi, benda tu bukan kena pada diorang. Tapi diorang melihat benda tu adalah masalah ancaman. Tak kacau dia pun. Maka kita bawa skop mahkamah syariah hanya kepada seorang Muslim. Mahkamah syariah tak boleh dakwa orang bukan Islam. Tak ada lagi. Sampai setakat ni tak ada lagi. Tapi walaupun macam tu, diorang akan kabut dah. Mengelupur. Dan bila mereka menolak untuk mahkamah syariah, kita ada kuasa lebih. Kita kata dia apa? Zimmi. Dakwah. Dakwi. Madu'u. Ini kafir madu'u ni. Janganlah marah dia. Dia tak tahu lagi. Kalau dia tahu mungkin dia ikut. Ini satu apologetik yang tak boleh pakai. Sebab kita bukan duduk zaman Tok Kaduk, mana seorang tu duduk celah bukit, tak ada siapa jumpa dia. Dia cuma dengar burung bunyi je. TV tak ada, sok khabar tak ada. Ya, orang macam ni betul. Kita boleh kata bahawa mereka ni ada excuse yang mereka tak sampai pada mereka Islam dan sebagainya. Adapun yang memang lawan Islam, keluar sebagai seorang doktor ke profesor ke daripada universiti, belajar tinggi, kemudian jadi macam ni. Tak boleh lah, tak ada excuse untuk kita kata bahawa orang tak faham. Kan hal ehwal harta pandai kawal. Kan sibuk harta ni sekian pandai. Hal berkenaan dengan agama sikit tak fikir, mana boleh. Sebab kenapa dalam konteks tak ada alasan. Sebab bila macam ada artikel datang, adilkah Allah Taala orang kafir tak diseru lalu dia masukkan neraka terus. Ayat adilkah Allah Taala tu kita tanya. Kufurkah anda? So Allah Taala lebih mengetahui. Maka bila macam saya, bila orang argue macam ni, saya dapat lihat macam saya sebutkan, saya dapat lihat sendiri satu bukti nyata bahawa tak ada alasan untuk siapa yang kufur tu kecuali dia adalah menentang Allah Taala. Dia sebenarnya Allah Taala sebut dalam Quran. Bila kita dalam surah Al-Baqarah kita baca itu. Dalam potongan yang 75 punya, dalam potongan yang kedua itu. Bukan potongan ketiga, kedua. Yang mana dalam ayat tersebut Allah Taala nyatakan, lepas orang terangkan berkenaan dengan tajuk orang Yahudi kan, yang dia tanya Nabi, siapa teman kau di kalangan para malaikat? Kan ada disebut itu. Cerita sini okey. Kan lepas mereka tanya Nabi, dia kata siapa teman kau di kalangan para malaikat? Ayat yang ke-97. 98. Okey. Ayat tu datang untuk menerangkan bila Yahudi ni dia main-main dengan Nabi. Dia kata, sebut siapa teman kau di kalangan malaikat, kami nak beriman. Lepas tu Nabi sebut Jibril. Dia kata, ini malaikat yang bawa peperangan dan pemusuhan. Kami tak nak yang ni. Dia tak nak pula. Bila dia tak nak tu kan, dia kata, kalau kau sebut Mikail, kami ikut. Kan tu buat filem zaman sekarang kan, Michael, malaikat baik, tolong manusia. Archangel Jibril yang dengki manusia. Semua filem buat macam tu. Sedangkan semua para anbiya dapat wahyu melalui Jibril. Bila dia kata pemusuhan dan peperangan tu betul. Sebab yang mensyariatkan peperangan atau pembunuhan dibenarkan, dihalalkan darah orang yang tidak beriman tadi, itu memang Jibril lah yang bawa. Nak cakap macam ni lagi. Tapi okey, lepas Allah sebut benda tu, Allah kata apa? Ayat ni kena pegang. Allah kata apa? Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Demi sesungguhnya hai Muhammad, kami telah utuskan engkau turunkan kepada engkau bukti-bukti yang nyata. Engkau dapat bukti yang nyata dah. Bukti engkau ada tu sangat terang, sangat jelas. Wa ma yakfuru biha. Tidak kufur dengannya kecuali orang-orang yang fasik saja. Tak ada siapa tolak Rasulullah kecuali orang jahat. Kalau kata, mungkin dia baik kot. Tak ada. Nonsense. Kalau zaman sekarang kita ada kata macam, orang tu tonton dia baik lagi. Tak baik. Sebab Al-Quran kata, kami utus Nabi Muhammad dengan bukti-bukti yang nyata. Tidak kufur dengannya kecuali orang yang fasik saja. Bukan orang yang tak tahu, tak. Bukan orang yang tak didatangkan dakwah. Mana ada? Tidak ada. Sebab Allah kata takkan kufur dengan kecuali orang yang fasik.
Adakah sekali mana janji mereka dengan satu janji lalu melemparkan janji tersebut? Dah tahu dah tapi mereka tinggalkan. Dia kata bahkan kebaikan mereka tak beriman pun. Memang asas pertama bukan masalah kita kata kalau tak tahu satu benda. Tapi kita kata tak nak menentang, itu masalah lain. Zaman dulu ke zaman kita sekarang ni tentang Islam. Nak baca semua orang boleh, di hujung jari je. Ada aplikasi pengenalan tentang Islam, yang burukkan Islam pun ada, yang terangkan Islam apa pun ada. Saya buatlah. Baru ni ada satu video yang Tuan Haji hantar. Yang orang tu buat dia buat penjelasan, dia kata. Bila terangkan apa yang tembak lelaki yang tembak orang ramai-ramai dekat Orlando tu kan. Yang tu gay. Dia sendiri adalah gay. Dia sendiri adalah seorang gay. Yang tukar tembak tu dia sendiri adalah gay. Yang langgar lori, langgar tu kan. Yang mula-mula dilanggar pun perempuan Islam bertudung. Dia sendiri adalah bukan seorang yang beramal dengan Islam pun. Dia adalah seorang yang minum arak, berjudi dan sebagainya. Bahkan bapak dia kata dia bukan orang yang multazim. Semua nama orang yang kata buat benda ni, semua orang bukan yang bertazim kepada agama. Tidak beramal dengan agama Islam. Tidak beramal dengan ajaran Islam. Kemudian hanya nama Islam. Kemudian dituduh Islam. Simple. Dia kata banyak benda Kristian buat. Hitler tu Kristian tau. Hitler Kristian. Yang lebih dahsyat dari itu zaman imperial. Baru ni saya tengok satu rencana. Rencana lama dah. Rencana berkenaan dengan guilty pleasure, opium. Dia BBC keluarkan. Dia tentang tajuk masalah benda-benda gula, candu, tembakau. Yang terakhir sekali dia terangkan yang keempat tentang gula, candu, tembakau. Yang keempat benda entah. Dia ada 4 benda dia buat dokumentari. Seketika buat tentang opium. Yang ni kita nak terangkan jahatnya Kristian punya. Bukannya orang awam, mubalik Kristian. Hong Kong kan bila perang dengan perjanjian Nanking yang berlaku di antara China dengan Britain. Dia berlaku sebab bila kerajaan China ni kan dihantar ke China dihantar setahun 100,000 kotak candu. 100,000 kotak candu. Bukan seketul, bukan 100 kilo candu. 100,000 kotak candu. Bila orang Cina sibuk ni kan. Jadi raja dia ambil tindakan, buah arahan, bakar dan stop. Dia ban candu punya perdagangan di China. Lalu terbunuhlah dalam proses tersebut dalam 69 orang. Lepas tu saudagar candu ni tadi pergi balik ke Britain, buat pengaduan. Ratu Britain hantar kapal kan, hantar kapal perang dan bunuh rakyat China bukan ada 20,000 ke 25,000 orang. 20,000 ke 25,000 orang mati. Yang mati Inggeris pengaedar dadah tu 60 lebih. Yang mati China 20 ke 25,000. Lepas tu bila kalah perang, perjanjian Nanking dibuat. Dan ketika perjanjian Nanking dibuat, China terpaksa buka 5 port untuk candu masuk ke negara mereka. Kemudian dia kena bayar balik kepada Britain untuk pampasan kerugian toke-toke candu. Dan 100,000 keping pound sterling, duit perak. Dan akhirnya kerana hutang tersebutlah tergadainya Hong Kong kepada Britain. Kau kata Hong Kong dapat ke Britain macam mana? Dengan trade tadilah. Dan ketika yang bestnya lepas daripada candu kan dalam bentuk yang mentah kan. Kemudian diorang purified jadi morfin. Kemudian purified jadi heroin. Ketika morfin tu dibuat macam pil tablet. Yang mengedarkan tablet ni ke orang Cina adalah mubalik Kristian. Dipanggil ketika tu pil tu Jesus pil. Ini fakta. Bukan benda main-main ni. Tunjuk je Ada saya ada video dia. Memang gila. Okay. Macam ni kita tak serang agama. Kita seranglah agama. Kita serang agama. Kita kata agama Kristian paling jahat. Boleh je. Pasal yang buat kerja tu adalah bukannya orang biasa tapi apa? Tapi yang buat kerja tu adalah mubalik dia. Mubalik Islam tak terlibat buat kerja bukan macam tu. Ya, dah. The River Clyde in Glasgow. 250 years ago, this was one of Britain's great trading centers. Saya ingat lagi. It was the hub of a huge empire that stretched from the Caribbean Buka, tutup lampu depan.
to China. An empire founded on trade, in which simple plants were transformed by human labor to become hugely profitable global commodities. The trade in sugar, Gula, tobacco, bakau, opium, opium, and whiskey whisky. Satu lagi whisky. Okey. Kita skip pada benda tu. formed our society. They equipped the town of 2 years the British. Yet, in reality, sadly, in 1840, it couldn't have been more different. The Chinese defences and their armada of war junks were blown away by the British gunboats in just 5.5 hours. 5 jam lebih je habis semua armada Cina. Okey. That was just the beginning. Terbulan. Over the next 2 years, the British headed north, up the coast, towards Shanghai. With Chinese troops doped up to their eyes, the sheer firepower of the British was overwhelming. It was slaughter. The might of the Chinese Empire and the army that served it was on her knees. On the 29th of August 1842, near the town of Nanking, on board the HMS Cornwall, gunboat diplomacy prevailed. The Chinese signed what historians would later call the most unequal treaty. They agreed to open 5 ports to foreign trade, pay a crippling 21 million in silver dollars to the British government. 21 juta duit perak kepada kerajaan British Compensation for loss of opium earnings with interest, and of course the cost of the war. And the prize of the Treaty of Nanking, Hong Kong Island. Gifted to the British, this was the perfect hub for Her Majesty's merchants to upscale the trade in opium with China. The floodgates were open. Hong Kong Island grew into one of the greatest commercial centers of all times. And all this blossomed from a cloud of opium smoke. Even to this day, Jardine Matheson, now a multi-million-pound multinational, is based here in the heart of the city. Its founders became the richest men in Scotland. Itu nama saudagar opium yang yang balik ke Britain, minta kerajaan Britain untuk selamatkan dia. The Times would later describe the Opium War as the most disgraceful war in our history. The British lost 69 men and killed between 20,000 and 25,000 Chinese. While the Chinese were counting the cost of opium addiction, we were counting the Emperor's silver, sent back to the UK and publicly wheeled into the Bank of England. At the time of the Opium Wars, the British were culpably ignorant of the habit of the thalamus society. Quincy was in it because with a mate. But it wasn't until 1851, here in Edinburgh, that a brilliant Scottish invention would unleash morphine's medical potential. Morphine, depan. So he recognised that contains the child To is it? Hence heart. Today's aim to take away opium's killing properties of morphine. Company discuss the doses. Christian, 14 million of destructive. what kind of evidence was the missionaries bringing back? The missionaries were
very instrumental in bringing back information, detailed information about addiction and the destructive effects of addiction. For example, a man with 3 wives could sell both wives and children in order to get his hands on opium. Selling his wife for opium. Yes, selling his entire house. So it's bringing down families. It's destroying the fabric, the very fabric of Chinese society. And it went right down through society. It percolated all the way down. Yes, from the elite to, we have the saying, from the Empress Dowager to the coolies on the street, from women to children. Historians estimate about 13 to 14 million of Chinese people were smoking, were addicted to opium. In fact, China was dying. So how did the missionaries treat the addicts in China? Many of them carried morphine pills and later on heroines to China in order to cure the addicts. So the, How would you cure the addicts? you say you replace opium smoking with a pill, and this pill would help you to reduce your appetite for opium, and the pill is morphine in the beginning, and then it was heroin. So it's Which is also addictive. exactly, and they both came from opium. So this is really ironic. It's so is- cruel. It is. It is. These pills, what were they called? Jesus pill. Jesus pills, because they came from the missionary. Yes. Yes. Jesus loves you, Yeah. and therefore he would like you to have this little pill. And that will get rid of your opium addiction. Okay. Nampak? Kita bukan cerita lawak, tapi cerita betul. Sedang kalau kita ikut dari segi masalah asas dan agama, mana dah sangat dahsyat, jahat, sangat dahsyat. Tapi sekarang ni bila kita kata macam Nabi Muhammad sendiri, apa baginda bawa tidak pernah mendatangkan kebinasaan dan kerosakan. Maka bila ada kerosakan dan kebinasaan, mesti benda itu datang daripada orang yang salah faham pada agama itu sendiri, bukannya datang daripada agama itu sendiri. Bahkan itu asas. Dan tu bila disebut dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala kata, kami telah utus engkau Muhammad, kami turun kepada engkau Muhammad dengan bukti-bukti yang nyata. Tidak kufur dengannya kecuali orang yang fasik. Macam arak, membinasakan. Takkanlah orang yang macam-macam daripada orang kafir tadi. Tak faham lagi. Even kadang-kadang kat luar negara, diorang ada limit. Arak tu jual pukul apa. Mabuk tu ada limit masa dia. Berapa jam saja. Kita ni sepanjang hari boleh mabuk. Di sana mabuk, dia nak mabuk ke siang hari kan. Botol tu kena cover. Kena minum arak tengah hari, siang-siang hari. Botol tu kena sarung. Tak bersarung, akan ditangkap. Ni benda kena faham. So konsep tu semua orang tahu. Mana ada zina tu baik. Mana ada riba tu baik. Mana dia kata arak tu baik, pelacuran tu baik. Tak ada siapa kata baik pun. So bila kita kata orang tu menentang dan menolak berkenaan dengan masalah apa pemaksaan jenayah. Yang dalam Islam ni benda tu kena jenayah. Ada di sisi orang kafir dia kata benda tu personal pleasure. Tapi tak, dalam Islam itu adalah jenayah. Sebab merosakkan bangsa dan sebagainya. So patutnya manusia kena sokong bukannya lawan. Istilah kafir kan, kafir harbi ke zimmi sebagainya kan. Istilah tadi istilah yang kalau negara Islam wujud adalah. Tapi kan dia tak dibuat sekalipun, orang yang menentang Allah Ta'ala, menentang agama Allah Ta'ala tetap wujud. Maksud Ibrahim tak pernah ada negara pun, tapi tetap dia wujud. Masalah dia berlepas diri daripada orang kafir. Okey, baik. Baik, benda ni sambung kemudian insya-Allah. Okey, kejap lagi kita ada kelas kuliah khas lesson hour Kiamat Sughra, Death and the Grave, mana kematian dan juga kubur, oleh Ustaz Haris As-Suraida daripada Kanada, jam 11.30 pagi, dan kuliah dalam bahasa Inggeris. Siapa faham bahasa Inggeris jemput. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.